Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدا من ألسنتنا يفقه أقوالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar dan jamaah Masjid Darul Ma'mur. Terimalah salam daripada pengurusi dan segala sekalian, anggota-anggota, pegawai-pegawai, guru-guru, ustaz-ustaz daripada Masjid Darul Ma'mur. Dan Masjid Darul Ma'mur mengharapkan tuan-tuan sentiasa menyokongnya dan menderma seberapa yang banyak kepada masjid untuk kemakmuran masjid dalam menjalankan perkara-perkara yang berhubung dengan peribadatan dalam agama Islam. Jadi pada hari ini saya akan sambung dengan kitab Aqidatun Najin. Inilah kitabnya, iaitu Aqidatun Najin, daripada muka surat 140. Sifat jaiz, iaitu harus bagi Allah Ta'ala. Dan masuk pula musannif menyatakan bahagi yang ketiga, iaitu yang harus pada hak Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengiktikad akan dia dengan katanya, wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya, dan adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala itu, iaitu berbuat tiap-tiap mukmin atau meninggalkan berbuat tiap-tiap mungkin, berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia. Jadi sebagaimana yang telah lalu, di mana sifat-sifat Allah Ta'ala itu bahagian pertamanya ialah yang wajib sebanyak 20 dan lawannya yang mustahil sebanyak 20. Jadi semuanya 40 sifat-sifat yang wajib kita ketahui. Kerana wajib ketahui apa yang wajib juga kepada Allah dan mengetahui juga apa yang mustahil. Dan seterusnya diikuti dengan bahagian ketiga, iaitu yang harus bagi Allah Ta'ala. Jadi pengarang dalam hal ini mengatakan yang harus bagi Allah Ta'ala itu segala mungkin. Maknanya segala apa yang ada dalam dunia ini, sama ada yang telah berlaku atau yang akan berlaku. Yang telah berlaku tu memang dah berlakulah. Tapi yang akan berlaku atau yang sedang berlaku, maka bolehlah Allah Ta'ala mengadakannya atau mentiadakannya. Artinya Allah Ta'ala boleh memilih sama ada nak mengeluarkannya atau tidak mengeluarkannya. Nak menjadikannya atau tidak menjadikannya. Itulah makna harus. Atau dalam bahasa Arab dipanggil jaiz. Inilah bahagian yang ketiga daripada yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal dia. Jadi kita bagi setiap mukallaf, makna setiap orang yang baligh, yang akil, wajib mengetahui ni. Wajib mengetahui sifat yang harus ni. Juga supaya tahu bahawasanya apa yang berlaku dalam dunia ini adalah bagi Allah Ta'ala harus membuatnya. Termasuklah benda-benda yang akan datang. Termasuk benda-benda seperti di akhirat umpamanya. Semuanya harus Allah Ta'ala melakukannya. Kerana itu adalah
kewajipan kita mengiktikadkan atau mempercayai bahawa Allah Ta'ala harus melakukan atau tidak melakukan benda-benda yang mungkin atau yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Dan hanya tiada berkata musannif wa mimma yajuzu fi haqqi ta'ala, seperti barang yang berkata ia fa mimma yajibu fi haqqihi ta'ala wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala, kerana bahawa harus pada hak Allah Ta'ala itu jikalau banyak ifratnya sekalipun tersimpan ia pada barang yang menyebut ia akan dia juga, maka iaitu berbuat mungkin atau meninggalkan dia, maka masuk di dalam berbuat tiap-tiap mungkin itu memberi pahala oleh Allah akan orang yang berbuat ibadat dan menyiksa bagi orang yang berbuat maksiat, dan masuk pada membangkitkan oleh Allah akan segala rasul kepada segala hambanya, dan masuk pula memberi rezeki bagi orang yang kaya dan tiada memberi rezeki bagi orang yang fakir. Itulah yang dimaksudkan kepada harus. Artinya Allah Ta'ala boleh membuatnya atau tidak membuatnya. Di mana kata pengarang di sini, dia tidak mengatakan daripada apa yang harus pada Allah Ta'ala. Tidak, kerana bagi Allah Ta'ala adalah apa yang akan dibuat dan telah dibuat adalah harus baginya. Tidak ada kewajipan bagi Allah Ta'ala. Tapi apa yang dikatakan oleh musannif ialah apa yang wajib pada Allah Ta'ala yang mustahil. Itu pada yang bahagian pertama dan kedua. Jadi dalam ketiga, Allah Ta'ala mengatakan, pengarang mengatakan, harus pada Allah Ta'ala membuat setiap mungkin atau tidak membuatnya. Jadi bila dikatakan demikian, maknanya harus bagi Allah Ta'ala menjadikan seorang itu kaya dan jadikan yang lain pula miskin. Harus bagi Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang yang buat ibadat, dan yang memberi mengenakan azab dosa kepada orang yang tidak berbuat ibadat, yang tidak beriman. Ini semua harus bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak ada tertanggung kepada kewajipan. Kerana yang ada dalam dunia ini adalah makhluknya. Takkanlah makhluk nak mewajibkan Tuhannya ataupun nak mewajibkan yang menciptanya. Tidak mungkin. Contohnya lah saya tukang kayu membuat meja. Takkanlah meja nak mewajibkan tukang kayu mesti begini, buat aku begini, jadikan aku begini. Terserahlah pada tukang kayu nak buat meja tu. Kecil ke, besar ke, tinggi ke, rendah ke, 4 segi ke, 3 segi ke, bulat ke. Itu terpulang kepada tukang kayu, kerana tukang kayu yang membuat meja itu. Kiaskanlah kepada yang lain-lain. Faedah. Bermula orang yang kaya yang bersyukur itu afdal di sisi jumhur daripada fakir yang sabar. Bermula tempat khilaf itu pada barang yang apabila berdiri orang yang kaya itu dengan sekalian wazaif kaya, daripada murah dan berbuat baik dan berluas-luas kepada orang yang kepecekan dan menunaikan segala hukuk, itu hak-hak hartanya, dan syukur bagi Malikud Dayan, iaitu Tuhan yang memiliki Tuhan, iaitu Malikud Dayan, dan berdiri orang yang fakir itu dengan segala wazaif fakir, daripada reda dan sabar, dan reda pula dengan barang yang dikadarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita fikirkan ada orang kaya, ada harta, dia boleh bersedekah, dia boleh memberi kebaikan pada orang lain, dia boleh membuat kebajikan dengan hartanya, maka dia lebih baik daripada orang fakir yang sabar, yang menerima reda dengan apa yang diterimanya.
Jadi, tapi kalau orang kaya tadi tidak menjalankan hak-haknya, iaitu tidak menjalankan hak-hak keugamaannya, itu tentunya tidak baik. Walau makna dia tidak bersyukur pada Allah SWT. Tapi kalau dia bersyukur pada Allah, lalu dia menggunakan hartanya, kekayaannya tadi untuk menolong orang lain, untuk membuat kebajikan-kebajikan seperti menderma kepada masjid-masjid umpamanya, seperti Masjid Al-Darul Ma'mur inilah umpamanya, ataupun kepada mana-mana badan, pertubuhan, dan menderma mana-mana orang yang susah, menolong orang susah, adalah dia lebih baik daripada orang fakir. Orang fakir maknanya, orang fakir mestilah dia beriman pada Allah Ta'ala, dia bersyukur dan juga dia redha dengan apa yang dia terima, dan dia sentiasa beribadat pada Allah Ta'ala. Kerana orang yang fakir maknanya tidak ada kemampuan untuk membuat sebagaimana orang-orang yang kaya. Dan kata Qil, fakir yang sabar itu iaitu mereka yang berlazat-lazat dengan fakirnya seperti barang yang berlazat-lazat orang kaya itu dengan kayanya, iaitu terlebih afdal daripada orang yang kaya. Jadi orang yang fakir kalau sekiranya dia benar-benar rasa redha dan dia menerima dan rasa keseronokan dia menjadi fakir, dan dia lalu dia berdoa dan bersabar dan berterima kasih pada Allah Ta'ala walaupun dia fakir, dan dia terima dengan keadaannya dan redha dengan segala apa yang Allah Ta'ala berikan, maka dia lebih baik pula daripada orang yang kaya. Kerana apa? Kerana orang fakir ni orang yang sabar, taat, setia, tabah, maka dia lebih baik daripada orang yang kaya. Kerana dia tak dapat kenikmatan dunia. Dia tak dapat kenikmatan dunia. Orang yang fakir berbeza orang kaya, dia dapat kenikmatan dunia. Walaupun dia beramal macam mana pun, dia mendapat kenikmatan keduniaan. Tapi orang yang fakir mendapat pula yang mendapat kelazatan, rasa lazat. Kerana kefakirannya, dia lebih baik daripada orang yang kaya. Dan masuk pula di dalam berbuat mungkin itu salah atau aslah. Khilaf bagi Mu'tazilah pada mereka itu dengan wajib atas Allah Ta'ala membuat salah dan aslah. Dan makna salah itu baik, lawannya fasid, seperti iman pada mukabil kufur, dan sihat pada mukabil sakit. Dan makna aslah itu iaitu barang yang mukabil salah, seperti memberi makan akan makanan yang lazat-lazat pada mukabil memberi makan akan makanan yang tiada lazat. Dan kata Qil, keduanya itu syai', yakni satu. Jadi Allah Ta'ala membuat segala-galanya sesuatu sama ada benda tu baik atau tidak baik. Iaitu makna salah tu baik atau lebih baik. Iaitu memberikan orang tu makan, itu baik. Memberikan orang tu lebih daripada itu, dengan kayanya, dengan kesenangannya, itu lebih baik. Allah Ta'ala tidak wajib melakukan apa-apa. Seperti Mu'tazilah mewajibkan, ini tak ahli sunnah tidak terima. Iaitu Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah Ta'ala melakukan perkara yang terbaik daripada yang baik. Seperti adalah kebaikan bagi kata-kata Mu'tazilah menjadikan seorang itu beriman, tapi tidak bukan yang kepada yang tidak beriman. Yang ini Allah Ta'ala wajib memberikan kepada orang yang beriman tadi masuk syurga. Ini pada pahaman Mu'tazilah. Tapi bagi pahaman Sunnah, tidak wajib bagi atas Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah Ta'ala ingin lakukan, yang mana itu adalah terserah kepadanya perkara yang dia nak lakukan atau tidak lakukan. Jadi sama ada benda yang lebih baik atau yang lebih baik daripada itu terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kewajipan atas Allah Ta'ala. Dan dihikayatkan bahawasanya telah jatuh berbahas-bahas antara Syekh Abil Hasan Al-Ash'ari
dan antara Abi Ali Al-Jubba'i daripada Mu'tazilah. Maka bertanya Syekh Abu Hasan akan dia daripada 3 orang yang bersaudara. Hidup seorang daripada mereka itu di dalam taat hingga mati ia, padahal besar, dan hidup yang kedua di dalam maksiat hingga mati ia dan tiada taubat, padahal juga besar juga, dan yang ketiga mati ia padahal kecil. Jadi ada perbahasan yang masyhur di kalangan ulama-ulama antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Jubba'i. Al-Jubba'i seorang Mu'tazilah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari seorang Ahli Sunnah wal Jamaah. Perbahasannya mengenai 3 peringkat manusia. Satu, manusia yang telah dewasa dan jadi kecil sampai dewasanya dia orang yang taat. Yang kedua, dan mati dalam taat. Kedua, orang yang buat maksiat dan membuat dosa, beberapa dosa, dia tak bertobat lalu mati dalam keadaan tidak bertobat. Ketiga ialah seorang mati masih kecil, mana belum baligh lah. Masih kecil belum baligh. Jadi apa nasib keadaan dua ini? Keadaan ini. Inilah perbahasan yang di antara pahaman Mu'tazilah dengan pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jawab Jubba'i, diberi pahala akan yang pertama dan diazab akan yang kedua dan yang ketiga. Diazab akan yang kedua dan yang ketiga, iaitu yang kecil itu tiada diberi pahala dan tiada diseksa. Dan yang ketiga, yakni yang kecil, itu tiada diberi pahala, dan yang ketiga, yang tiada disiksa. Jadi Jubba'i menjawab, oleh kerana orang yang pertama tadi membuat taat dan mengerjakan segala perintah Allah, maka ia dapat pahala. Itu kata Jubba'i. Orang yang kedua pula, kerana dia tak bertobat, mati dalam maksiat, diberi dosa. Sementara yang kecil tidak diberi pahala dan tidak diberi dosa. Itu jawapan Al-Jubba'i. Maka berkata Asy'ari, terkadang berkata yang ketiga, hai Tuhanku, hendaklah engkau panjangkan umurku. Maka masyghul aku dengan taat hingga dapat balasan pahala aku, kerana wajib atas engkau berbuat aslah. Kata Asy'ari, kalau begitu, orang yang ketiga ni tak dapat pahala, tak dapat dosa. Jadi dia pun berkata pada Tuhan, ya Tuhan, kenapa engkau matikan aku masa kecil? Jadi cuba panjangkan umur aku sehingga besar, lalu aku menjadi taat, aku menjadi orang yang setia pada engkau, mengerjakan segala perintah engkau, aku dapat masuk syurga. Itu kata Imam Asy'ari. Mengatakan kalau begitu kerana bagi aku, kerana engkau percaya mana yang lebih baik, yang terbaik, maka bagi aku untuk tak dapat apa-apa tak baik. Memang baiklah, tak dapat apa-apa, tak ada kena seksa, tak ada pahala. Tapi kan lebih baik kalau aku mati, dipanjangkan umur aku, dan aku mati dalam keadaan aku taat pada engkau, aku dapat pahala. Kan itu yang lebih baik. Itu soalannya. Berkata Jubba'i, firman Allah Ta'ala baginya, aku ketahui bahawa engkau, jikalau aku hidupkan, nescaya masyghul engkau dengan berbuat maksiat, maka diazab akan dikau, maka wajib atasku mematikan ketika kecil. Jadi Jubba'i pula menjawab, Allah akan kata kepada budak itu, iaitu berfirman, engkau memang aku matikan masih kecil kerana aku tahu. Ini mana Allah, dia jangkakan Allah Ta'ala tahu pada masa akan datang. Kerana aku tahu yang engkau bila besar, nanti engkau akan membuat jahat dan membuat maksiat, nanti engkau kena azab. Sebab itulah aku matikan engkau kecil. Mana lebih baik engkau mati kecil daripada mati apabila besar atau dewasa.
Bertanya Asy'ari terkadang berkata yang kedua itu, iaitu, ya Tuhanku, kenapa? Kerana apa tiada engkau matikan aku ketika kecil, hingga tiada aku berderhaka, maka tiada diazabkan aku. Lalu Asy'ari pun bertanya lagi, kalau begitu yang kedua ni yang mendapat dosa ni akan berkata, Tuhan, kan lebih baik aku mati kecil-kecil. Kerana kalau aku mati masih kecil, aku tak ada dosa. Aku tidak akan diazab. Itu kata Imam Ghazali, Imam Ghazali kata Asy'ari kepada apa? Kepada Al-Jubai. Maka tercengang Jubai kerana Imam Asy'ari itu merobohkan keadaannya daripada wajib, salah dan aslah. Dan setengah daripada yang harus pada hak Allah Ta'ala itu membangkitkan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Khilaf bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu wajib bangkit Rasul itu atas Allah kerana dibinakan atas asal mereka itu yang fasid dan i'tiqad mereka itu yang kasad, yang kasid, yakni yang tiada laku daripada bahawasanya wajib atas Allah Ta'ala berbuat salah dan aslah. Dan sesungguhnya telah menyata oleh mereka itu akan wajah demikian itu dengan bahawa ijtihad manusia itu bersalah-salahan dan berlebih kurang. Maka jatuh berbantah-bantah dan berbuat aniaya. Maka yang baiknya bahawa mendirikan bagi mereka itu safir, iaitu Rasul yang dikuatkan dengan mukjizat, maka mengikut baginya sekalian. Jadi bila Imam Asy'ari menjawab atau menerangkan perkara itu, pihak Al-Jubai tidak dapat berfikir dan merasakan bahawasanya dia tertewas dalam perbahasan itu. Kerana kalau sekiranya orang yang kedua tadi mendapat dosa dan kena azab, kan lebih baik kalau dia mati lebih dulu. Tapi dia tentunya dia merasakan rugi kerana dia tidak dimatikan. Makna itu semuanya bukan kerana kewajipan pada Allah, dan itu adalah nasib yang Allah Ta'ala tetapkan kepada setiap manusia. Dan begitu juga mereka adalah berbantah antara Mu'tazilah dan juga Ahli Sunnah tentang wajibnya membangkitkan ataupun mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi. Kata Mu'tazilah wajib kerana manusia itu dalam kesesatan, manusia dalam kesusahan, susah, makna dalam tidak ada hidayat, maka wajib bagi Allah Ta'ala memberi hidayat pada manusia, mengajar manusia dengan melantik seorang rasul. Sedangkan Ahli Sunnah mengatakan itu tidak wajib bagi Allah Ta'ala, terserah kepada Allah Ta'ala kerana itu semuanya kuasa pada Allah Ta'ala. Ini perbincangan ini, maka dalam perbincangan ini kita dapat mengambil pahaman bahawasanya bagaimana tentang keharusan dan tidak keharusan Allah Ta'ala, dan bagaimana perbezaan antara pahaman Ahli Sunnah dan pahaman Al-Mu'tazilah. InsyaAllah kita akan sambung lagi daripada muka 143 di minggu hadapan. InsyaAllah. Salam daripada Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.